Proses yang keempat, proses yang terakhir ialah cash collection, kutipan tunai. Dan untuk kutipan tunai ni ada beberapa ancaman. Pertamanya ialah sebab kutipan tunai ni melibatkan tunai, jadi di sini ada kemungkinan berlakunya kecurian tunai. Dan ancaman kedua ialah cash flow problem, iaitu tunai tidak diurus dengan baik sehingga ada masalah cash flow. Jadi sebenarnya untuk cash collection control ni ada banyak, antara ni ialah separation of cash and function from accounts receivable and credit function. Kita perlu secara umumnya, kalau anda recall balik, bahawa pengasingan tugas perlu dibuat bagi setiap fungsi-fungsi kepada pihak-pihak. Pertama, pihak yang meluluskan urus niaga. Kedua ialah pihak yang menjaga aset berkaitan. Dan ketiga ialah pihak yang merekod urus niaga. Tiga pihak ini di dalam mana-mana fungsi perlu dipisahkan. Sama ada dia di sales punya function, atau di kitaran hasil ataupun kitaran belanja, kan? Ketiga peranan ini perlu dipisahkan. Kalau tidak dipisahkan, jadi orang yang apabila ia adalah dijalankan oleh orang yang sama, maka mereka boleh mencuri aset, seterusnya menyembunyikan kecurian aset tersebut. Kemudian regular reconciliation of bank account with recorded amounts bersama independent of cash collection procedures. Kita melaksanakan reconciliation, jadi maknanya orang yang mencuri tunai contohnya, tapi dia tak boleh nak menyembunyikan kecurian tunai tersebut, kerana orang boleh semak dengan cara membandingkan antara penyata bank dengan dalam rekod organisasi. Bila mereka buat penyata penyesuaian, mereka akan kena pasti kenapa tak sama. Maka mereka boleh siasat lah, mungkin ada berlakunya kecurian. Seterusnya menggunakan EFT, Electronic Fund Transfer, iaitu pemindahan tunai secara elektronik. FEDI, Financial Electronic Data Interchange, ataupun basically urus niaga yang direkod dan melibatkan pembayaran, melibatkan rekod kewangan yang dihantar secara elektronik. Penggunaan lockboxes, iaitu peti surat berkunci, untuk mengurangkan handling of customer payment. Maknanya bila kita gunakan EFT, FEDI, lockboxes ni, kita dapat kurangkan pekerja daripada memegang tunai. Jadi kuranglah kemungkinan mereka akan mencuri tunai. Prompt restrictive endorsement of all customer checks. Bila kita terima cek daripada pelanggan, cepat-cepat kita akan chop lah, kan? Kita akan cross check tu supaya mengelakkan daripada sesiapa saja mengemukakan cek tersebut kepada bank. Having two people open all may likely to contain customer payment. Kalau kita dapatkan dua orang untuk membuka surat, semua surat-surat dibuka oleh dua orang. Jadi kalau dua orang, maka kalau seorang dia ternampak ada tunai dalam tu, dia tak boleh nak curi sebab kawan dia akan nampak. Okey. Sebaliknya kalau seorang, dia berpeluang lah untuk curi, kan. Kemudian use of cash registers, kita menggunakan alat cash register. Daily deposit of all cash receipt. Tiap-tiap hari kita akan depositkan wang ke dalam bank supaya wang yang kita pegang di dalam bangunan kita terhad kepada wang yang kita terima dalam satu hari. Jadi kalau kena curi pun, kecuriannya tak besar, amount ni tak besar. Lockbox arrangement, macam tadi juga. Jadi itu untuk tujuan cash flow, mengelakkan daripada cash flow problem lah. Bila kita memastikan urus niaga kita berlaku secara elektronik. Bila berlaku secara elektronik, kita tahulah at any particular time, kita tahu berapa amount kita ada. Discounts for prompt payments by customer, ini tujuannya supaya kita memberikan dokumen, kita memberikan diskaun tunai kepada pelanggan supaya menggalakkan pelanggan membayar awal. Bila kita dapat pembayaran awal daripada pelanggan, maknanya kita
cash flow kita lebih smooth lah. Kita lebih cepat menerima tunai, dan dengan tunai itu kita boleh gunakan untuk membayar komitmen kita. Jadi kita dapat mengurangkan cash flow problem. Dan satu lagi ialah kita gunakan cash flow budget. Dengan cash flow budget ni kita boleh buat perancangan yang lebih teliti berkenaan dengan keluar masuknya tunai kita.